السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر dakwah atau maksud penting dalam surah Qamar ialah takdir Allah. Di antara rukun iman ada satu rukun namanya takdir. Sesiapa yang tidak mempercayai takdir, masih lagi dia tidak beriman. Siapa yang mengingkari takdir, maka dia kufur. Oleh karena itu, menetapkan segala takdir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang akan berlaku sebenarnya dia berlaku di bawah takdir Allah. Allah saja tahu daripada takdirnya apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku, apa yang telah berlaku. Tiada satu pun daripada makhluk yang dicipta memiliki kuasa menetap dan mentakdirkan akan makhluk. Ada ikhtiar daripada hamba, daripada pemberian ataupun daripada keizinan Allah. Tapi ikhtiar itu juga dalam takdir Allah. Ikhtiar itu juga dalam takdir Allah. Kita tidak tahu takdir. Kita hanya beriman kepada takdir. Kita percaya segala-gala itu adalah daripada takdir. Siapa yang memiliki maklumat ni semua? Allah yang Maha Esa. Jadi seperti mana Allah yang Maha Esa, dia juga menetapkan takdir. Siapa pun tak tahu takdir. Maknanya Nabi ke, wali ke, malaikat ke, jin, dia makhluk. Dia tidak tahu takdir. Jadi tidak patut bagi satu orang hamba, oleh kerana dia tidak tahu takdir, memuja dan menyeru yang seumpama dia, yakni yang tidak ada padanya takdir. Dia seru Nabi, Nabi tidak ada padanya takdir. Dia seru wali, wali tidak ada padanya takdir. Dia seru malaikat atau golongan jin. Kesemua mereka ini makhluk yang tidak ada padanya takdir. Yang menetapkan segala-gala yang berlaku, jadi atau tak jadi, baik atau buruk, semua tu
kembali kepada Allah yang Maha Esa. Jadi kesimpulannya, surah Al-Qamar itu seseorang itu hendaklah beriktikad Allah yang Maha Esa lah yang menetapkan segala takdir. Allah yang Maha Esa lah yang menetapkan segala takdir. Sebab itulah disunatkan seorang itu bila berlaku sesuatu menyalahi keinginan dia. Dia buat ikhtiar dia nak satu perkara yang dikira baik di sisi dia, tiba-tiba berlaku kepada dia menyalahi takdir. Mungkin pada fikiran dia sudah berlaku tak baik, tapi dia kena kata Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, karena itu saja yang berlaku. Qaddarallah Masya Allahu kana. Allah sudah takdirkan apa yang Allah kehendaki saja dia akan jadi. Apa yang Allah kehendaki saja dia akan jadi. Kita nak ke situ atau kita nak ke sini, apabila tidak mengikut takdir, tidak bertepatan dengan takdir Allah, kehendak kita mungkin kehendak saja tapi tak berlaku. Yang berlaku hanya takdir. Itulah alamat iman pada takdir. Berlaku sesuatu yang lebih lagi yang kita tak ingini, kita tak perlu kecewa. Kita kena kata qaddarallah ma sya'allah kana. Sudah ditakdirkan oleh Allah, apa yang dia kehendaki itu saja yang jadi. Dalam masa yang sama, takdir bukan bermakna tidak ada ikhtiar. Ikhtiar adalah sifat hamba. Takdir adalah sifat Allah. Allah yang menentukan segala-gala. Dia berkuasa. Jadi menetapkan segala-gala itu daripada dia. Manakala ikhtiar adalah daripada sifat kita. Kita diarahkan supaya berikhtiar. Sebab adalah sifat kita hamba. Kita diarahkan supaya percaya kepada takdir. Kerana takdir ini kembali kepada Allah. Yang sifat memiliki ilmu yang sempurna. Tahu segala-gala. Di antaranya, semua perkara dalam takdirnya. Takdir ada hubungan rapat dengan ilmu. Takdir ada hubungan rapat dengan ilmu. Jadi Allah kuasa dan dialah yang menetapkan segala-gala itu. Dan segala-gala yang akan berlaku itu dalam ilmunya. Dalam takdir. Jadi tak perlulah kita fikir perkara yang ada hubungan dengan sifat Allah. Kita perlu fikir apa yang ada hubungan dengan sifat kita. Kita percaya Allah memiliki sifat ilmu. Kita percaya segala-gala perkara itu ditakdirkan. Itu adalah tugas kita di segi kepercayaan. Di segi kepercayaan tugas kita. Jadi kita tak boleh lebih lagi daripada itu. Sebab itu adalah sifat sempurna yang ada pada Allah. Sifat yang semua yang ada pada Allah. Ada riwayat mengatakan, apabila orang tanya Sayyidina Ali, macam mana makna kita nak faham tentang takdir? Macam mana makna nak faham tentang takdir? Dia kata, mudah saja, angkat kaki sebelah. Angkat kaki sebelah, kaki kanan angkat. Angkat kaki kiri. Dia kata, saya tak mampu. Itulah kemampuan kamu. Kamu tak boleh pergi pada lebih dari takdir. Kamu kena sedar, kamu kena tahu, kamu tak mampu. Nak angkat kaki 12 sekaligus pun tak mampu. Jadi kemampuan kamu saja kamu kena fikirkan. Bukan kemampuan kamu hendaklah percaya. Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya sempurna. Jadi perkara yang ada hubungan dengan takdir lah berkisah ayat ni yang kita akan baca. Yang kedua dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut bahawasanya kisah-kisah yang berlaku pada umat-umat yang degil. Kisah yang berlaku pada umat-umat yang degil, yang silap dalam ikhtiar dan takdirnya adalah azab. Silap mereka dalam ikhtiar, salahnya mereka dalam ikhtiar. Sedangkan ikhtiar adalah hak mereka, yang ada kemampuan mereka. Tapi dia silap, dia salah dalam berikhtiar. Maka takdir Allah adalah hukuman azab. Takdir Allah Ta'ala adalah hukuman azab. Jadi Allah Ta'ala adakan dalam ayat ini 4 kali
Kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk pengajaran dan keinsafan. Tengoklah cerita-cerita kaum-kaum yang diberi kebebasan berikhtiar, tapi dia ikhtiar cara salah. Sedangkan cara betul pun ada, diajar cara betul, dinasihati supaya berikhtiar cara betul. Dia ikhtiar juga cara salah. Dia ikhtiar juga cara salah. Lalu akhirnya takdir Allah Ta'ala hancurkan dia, azab dia. Jadi ambillah pengajaran. Ambillah pengajaran. Mudah sangat-sangat daripada ayat Allah Ta'ala ini, yang Allah jelaskan kepada hamba, kebebasan berikhtiar yang Allah bagi, dan Allah ajar cara ikhtiar yang betul. Allah larang ikhtiar cara salah, dia memilih ikhtiar cara salah. Setelah adanya pedoman, setelah adanya orang yang mengajar dan menunjukkan kepada mereka ikhtiar yang betul, tapi dia masih lagi memilih ikhtiar yang salah, yang tidak diajar, yang diberi amaran, maka dia telah berikhtiar dengan ikhtiar yang salah, dihukum. Jadi hukuman tadi atas takdir Allah. Dan ikhtiar juga tak akan terlepas daripada takdir Allah. Jadi ambillah pengajaran yang begitu mudahnya Allah Ta'ala sebut berkali-kali dalam Al-Quran. Hubungan surah ini dengan surah sebelum. Surah sebelum Allah Ta'ala beritahu azifatil azifah, telah hampirnya kiamat yang dekat itu. Musibah yang akan menimpa makhluk yang terakhir pada zaman akhir sudah hampir dekat. Iaitu pada ayat 57. Maka pada ayat ni, pada surah ni ayat pertama, iqtarabatis sa'ah, telah hampirlah kiamat. Tiada lagi masa untuk ditunggu, nabi-nabi akan mari, tidak ada. Masa sudah tidak ada lagi untuk diberi kepada hamba, tunggu mana-mana nabi, tunggu mana-mana wahyu, tidak ada. Apabila zahirnya nabi akhir zaman, turunnya kitab akhir zaman, dia akan ada kiamat saja. Iqtarabatis sa'at, telah hampirnya kiamat. Kerana zahirnya nabi akhir zaman, kerana turunnya Quran akhir zaman. Wan syaqqal qamaru, dan telah terbelahnya bulan sebagai alamat nabi akhir zaman. Telah terbelah bulan, bulan itu bagi tujuan bukti, bagi tujuan alamat zahirnya nabi akhir zaman. Cuma manusia yang degil. Wa in yarau ayah, dan sekiranya mereka melihat mukjizat seperti itu pun, yu'ridu, masih berpaling daripada menerima kebenaran. Sebaliknya, wa yaqulu, mereka berkata pada kebenaran yang dibawa oleh Nabi itu, dia kata sihrun, dia adalah sihir, mustamirun, yang berterusan, sihir semata-mata. Wa kadzabu, degilnya mereka, wa kadzabu, mereka pula mendustakan kebenaran itu. Wattaba'u ahwa'ahum, mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka, tidak ingin mengikuti wahyu Allah. Wa kullu amrin mustaqirun, setiap perkara yang Allah tetapkan, sama ada akan hukum mereka itu atau akan tangguhkan hukuman, semua itu mustaqirun, sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan pada waktu masing-masing, pada masa yang ditetapkan. Wa laqad ja'ahum minal anba, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka minal anba, peristiwa-peristiwa yang berlaku zaman dahulu. Telah datang kepada mereka, telah sampai kepada telinga mereka peristiwa-peristiwa umat-umat dahulu. Ma fihimul zajar, yang ada dalam peristiwa itu suatu makna muzdadalun, yang sudah cukup untuk mencegah mereka daripada degil dan derhaka. Kalau ditinjau, kalau diselidik, dikaji, diteliti sejarah-sejarah yang Allah Ta'ala telah ceritakan, dalam tu kalau mereka fikir sudah cukup sebenarnya sebagai menghalang mereka, sebagai penghalang mereka daripada derhaka dan degil. Al-Anba, berita-berita sejarah yang Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, hikmatun, memiliki maklumat yang betul-betul ada hikmahnya. Balighatun, yang boleh menyampaikan kepada kesedaran seorang hamba.
Ada hikmah yang boleh menyampaikan kepada maksud pengajaran dan juga peringatan bagi hamba. Fama tughnin nudhur, maka tidak memberi faedah juga kepada mereka itu an-nudhuru, nabi-nabi yang menyampaikan berita-berita itu. Allah Ta'ala beritahu pada Nabi sebagai tasliyah, fatawalla anhum, maka jangan peduli akan mereka itu. Maknanya kedegilan mereka, kesombongan mereka, walaupun segala-gala sejarah ini telah disampaikan dan sejarah juga tepat sebiji seperti mana Allah yang beritahu, tapi mereka masih berpaling. Fatawalla anhum, jangan peduli mereka itu, maka jangan pedulilah mereka itu. Yauma yad'ud da', ketika dipanggilnya mereka oleh malaikat di pada mahsyar, ila syai'in nukur, kepada sesuatu kesusahan yang tidak terduga oleh mereka. Syai'in nukur maknanya kepada sesuatu kesusahan yang sangat-sangat menyakiti, mendukacitakan hati mereka yang tak terduga oleh mereka. Ketika itu, pada mahsyar itu, khusya'an absaruhum, tunduk hina segala pandangan mata. Mata siapa? Mata orang yang durhaka. Yakhrujuna minal ajdad, mereka akan keluar suatu hari daripada kubur-kubur mereka. Ka'annahum jaradun muntashirun, seolah-olah mereka itu seperti belalang yang berterbangan. Satunya ramai sangat keluar daripada kubur, satunya kelang kabut sangat keadaan mereka itu. Muhti'ina ila da', yang bersegera mereka itu menuju kepada penyeru di kalangan malaikat yang menyeru untuk berhimpun daripada mahsyar. Ketika itulah yaqulul kafirun, orang-orang degil yang ingkar akan berkata, hadza yaumun asirun, hari ini hari yang sangat-sangat sukar. Asirun maknanya hari sangat-sangat sukar, hari sangat menyulitkan, hari sangat menyukarkan. Kemudian Allah Ta'ala adakah contoh takhwif duniawi, umat-umat yang sudah berlalu zaman mereka, kadzabat qablahum qaumuhum, telah berlalu sebelum orang Mekah ini kaum dahulu, kaum Nabi Nuh, yakni fakadzabu abdana, mereka telah mendustakan juga hamba kami Nabi Nuh, hamba kami yang istimewa yang kami pilih untuk menjadi Nabi. Mereka telah mendustakan Nabi kami itu. Wa qalu, mereka menghinakan Nabi itu. Mereka berkata majnun, Nuh gila. Wa zujid, Nuh pernah dihalau sungguh-sungguh supaya berhenti daripada mengajak. Maknanya Nuh gila ni tuduhan sifat dah. Wa zujid ni adalah orang yang telah dihalau sungguh-sungguh supaya berhenti daripada mengajak. Fada'a rabbahu, akhirnya Nabi Nuh berdoa sahaja kepada Tuhannya. Berkata, anni, wahai Tuhan, bahawasanya aku maghlubun, akan dikalahkan oleh kaum. Fantasib, maka tolonglah. Perkataan dia sangat lengkap. Maghlubun, sesungguhnya aku akan dikalahkan oleh kaum. Di segi zahirnya. Fantasib, maka tolonglah. Seringkas itu, fafatahna, lalu Allah Ta'ala kata, aku sahuti, maknanya aku terima doanya, fafatahna, lalu kami bukakan abwaabas sama, segala pintu-pintu langit untuk diturunkan azab, bima'in, dengan jenis azab air, munhamirin, yang turun daripada langit mencurah-curah. Air, apabila dia berkeadaan biasalah memberi faedah, tapi apabila dia turun mencurah-curah, maka manusia boleh jadi mati, tanaman boleh jadi hancur, dan semua makhluk yang bernyawa boleh jadi binasa. Wa fajjarnal ard, dalam masa yang sama, wa fajjarnal arda uyunan, kami telah pancarkan daripada bumi, yakni daripada tempat bakar roti. Dalam bumi itu paling panas sekali tempat yang hari-hari digunakan untuk masak, tempat yang dinyalakan dalamnya api, paling kering sekali. Daripada situlah dipancarnya air. Dua hikmah. Salah satunya nak beritahu kepada kaum yang beriman dari kalangan umat Nabi Nuh, apabila air sudah keluar daripada
tanur, daripada tempat bakar roti kamu, maka cepat-cepatlah berhimpun dan duduk untuk dimuat naik kepada kapal. Jadi air bermula daripada rumah. Jadi masing-masing tahu ada air ni, maka cepat-cepat mereka naik kapal. Orang lain tak tahu. Lalu Allah pancarkan air keluar. Jadi air daripada langit turun, air daripada bumi juga dipancar naik. Faltaqal ma'u, lalu bertemulah air ala amrin qad qudira, di atas satu takdir yang telah ditetap, di atas satu arahan yang telah ditetapkan daripada Allah Ta'ala takdir. Wa hamalnahu, dan kami telah bawa Nabi Nuh bersama dengan golongan beriman, seperti mana ayat lain, ala dzati alwahin, di atas sebuah kapal yang terbina daripada alwah, papan-papan, wadusurin dan paku-paku. Maknanya bentuk kapal bernama Nabi Nuh, papan dan paku disusun dan dibina. Lalu apabila kapal itu berlayar, dan satu hari bila Allah Ta'ala surutkan air, maka kapal itu pun berlabuh di satu tempat. Ya Allah kekalkan kapal itu untuk satu tempoh yang lama, sehingga umat-umat awal Islam akhir zaman dapat melihat juga sebahagian daripada serpihan-serpihan kapal yang singgah itu, yang berlabuh itu. Mana umat awal di kalangan sahabat Nabi sempat melihat kesan-kesan kapal itu yang Allah Ta'ala kekalkannya sebagai bahan bukti semenjak zaman Nabi Nuh. Jadi tajri bi'ayunina, telah berlayarlah kapal itu dalam penjagaan kami. Bi'ayunina mana dengan penjagaan kami. Jazaan, sebagai balasan yang baik, liman kana kufira, kepada orang yang ditolak ajakan. Ini Nabi tahu kepada kita, kalimah dipilih oleh Allah. Balasan baik kepada orang yang ditolak ajakan. Bermakna dalam perjuangan agama, berjaya bukan makna diterima. Kadang-kadang berjaya tetap dikira berjaya walaupun ditolak. Dia tidak seperti dunia. Dunia bila ditolak memang kandas. Agama tidak. Agama dia kira kebenaran. Walaupun dia ditolak, orang ditolak itulah orang benar. Jadi Allah adakan kalimah jazaan, balasan istimewa, selamat daripada banjir besar, liman kana kafira, bagi orang yang telah ditolak. Bagi orang yang telah ditolak ajaran dan seruan. Kita ajar, kita seru dia, ajak dia tolak. Jadi orang ditolak tu dibagi balasan istimewa. Dia tidak seperti dunia. Akhirat dia tidak seperti dunia. Ajaran mesti benar, tak semestinya diterima. Kebenaran itu tak semestinya diterima. Ditolak pun dia tetap dikira benar. Jadi jazaan liman kana kafir, kapal itu berlayar membawa mereka untuk diselamatkan sebagai balasan istimewa kepada orang yang pernah ditolak, pernah diingkari, pernah dinafikan ajakannya. Walaqad taraknaha, dan kami tinggalkan kisah itu beserta kapal itu, ayatan, sebagai tanda, sebagai bukti kudrat kami. Fahal min muntakirin, maka adakah di kalangan hamba yang baca Al-Quran, yang dengar daripada Al-Quran ini, hamba yang ingin ambil pengajaran supaya jangan berlaku kepadanya seperti ini. Fa kaifa kana azabi wa nuduri, bagaimana dahsyatnya azabku apabila menimpa pada mana-mana manusia, wa nudri, dan bagaimana dahsyatnya ancamanku yang akan bertukar kepada hukuman. Orang lain mengancam, tapi kadang-kadang ancaman lidah saja benda tak apa, tak berlaku. Allah apabila dia buat ancaman, maka suatu hari dia akan zahirkan bukti ancaman itu. Jadi fa kaifa, bagaimana dahsyatnya azabku apabila menimpa manusia, dan bagaimana dahsyatnya ancamanku apabila terjadinya hukuman. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, walaqad yassarna al-Quran
Dan sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran lidzikri. Maksud bagi zikri sini untuk kesedaran dan keinsafan. Kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk pengajaran dan keinsafan. Tidak ada lebih mudah lagi pada Quran, tidak ada. Diulangi 4 kali. Quran mudah untuk pengajaran. Quran mudah untuk insaf. Oleh kerana dia mudah, fahal min muddakiri, maka adakah gerangan mana-mana hamba yang ingin ambil pengajaran daripada Al-Quran yang mudah untuk beri kepada mereka kesedaran dan keinsafan. Kesimpulan beberapa kalimah diulangi, maknanya mudahnya Allah Ta'ala nak beritahu kepada hamba. Allah pilih Nabi, Allah turun wahyu. Ajar kepada kaum berjaya. Beritahu kelebihan berjaya. Beritahu Allah suka. Beritahu ada tempat kereda. Allah beritahu kepada Nabi, turun wahyu, jangan buat begini. Bahaya. Allah murka, akan diseksa. Begitu mudah. Maka ada di antara mereka menerimanya. Pedoman Allah. Mendengar nasihat. Dan meninggalkan larangan Allah. Dia berjaya. Ada sebahagian lagi menolaknya. Tak menerima pedoman Allah. Sebaliknya degil menolak seruan Nabi. Dan melakukan mengikut nafsu nafsu. Lalu dihukum. Begitu mudah sekali. Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran cerita mereka. Datang Nabi, ada wahyu. Ajar pedoman, ajar jalan, ajar kemudahan. Berserta ajak ke sana. Beritahu kelebihan, beritahu kemudahan. Beritahu jaminan kebahagiaan. Dunia sampai ke syurga. Dan dalam masa sama, beri peringatan jangan durhaka kepada Allah. Jangan lalai leka. Jika tidak, kamu dimurkai. Apabila kamu dimurkai, kamu akan diseksa. Inilah berkali-kali begitu mudahnya pengajaran yang boleh menyebabkan manusia itu insaf. Kadzabat Adun. Contoh kedua, telah mendustakan juga akan Nabi kaum Ad. Fa kaifa kana adabi wa nuzur? Maka bagaimana dahsyatnya azabku yang menimpa mereka dan ancamanku apabila dizahirkan hukuman. Inna arsalna alaihim, bahawa kami telah timpakan ke atas mereka rihan sarsara, angin kencang, sarsaran yang sangat sejuk. Fi yaumin nahsin, pada hari yang betul-betul sial, mustamirin, berterusan beberapa hari. Angin itu tanzi'un nas, menumbangkan manusia yang gagah berani. Manusia kaum adalah golongan gagah berani, ditumbangkan oleh angin. Ka'annahum seolah-olah mereka a'jazu nakhlin munqa'id, seperti pangkal pokok tama yang telah terbalik setelah tercabut daripada tanah. Jadi begitulah badan mereka yang besar-besar dirubahkan oleh angin, mati bergelimpangan, seumpama seolah mereka itu seperti mana pangkal pokok tama yang tercabut daripada bumi dan jatuh tumbang. Fa kaifa kana adzabi wa nuzur? Maka bagaimana dahsyatnya azabku dan ancamanku. Kali kedua, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakirin. Maka kami telah mempermudahkan Al-Quran ini untuk pengajaran dan keinsafan. Fahal min mudzakirin, maka adakah gerangan hamba yang ingin ambil pengajaran. Contoh ketiga, kadzabat Samud bin Nuh. Kaum Samud juga telah mendustakan Rasul yang diutus, yang memberi peringatan kepada mereka bahwasanya adanya hukuman, adanya balasan. Ikhtiar mereka kata faqalu, kata kaum Samud, abasharan minna wahidan nattabi'uhu. Apakah seorang manusia yang kami akan ikut? Sini maknanya apakah seorang saja dan dia pun manusia. Dia pun kalangan kita. Nattabi'uhu, yang kami akan ikut, yang kita akan ikut. Inna idan, bahawa kami jika ikut seorang manusia pun daripada kalangan kita, la fi dhalalin wa su'urin,
berada dalam kesesatan, berada dalam keadaan kegilaan. Dia ada solat, ajak kita semua. Dia pun bukan orang lain, orang kita pun. Ajak ikut dia. Mana kalau kita ikut juga dia, kita jadi orang sesat lagi gila. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina, patutkah dia diberi wahyu di kalangan kita yang ramai ini? Sini adalah kalimah-kalimah sombong menolak Nabi. Menolak Nabi Saleh. Bal huwa kadzabun asyirun. Bahkan dia sebenarnya bukan Nabi, bahkan bohong. Dia kata Allah berfirman tapi bohong. Asyirun, dia bukanlah orang yang baik, orang sombong, tak mahu dengar perkataan kita, supaya ikut perkataan dia sahaja. Ini tuduhan kaum kepada Nabi. Bohong maknanya bukan apa yang dibaca tu wahyu, bukan apa yang disampaikan tu daripada Tuhan. Dia pula sombong, tak mahu ikut perkataan kita, bahkan paksa kita ikut dia sahaja. Allah Ta'ala beritahu sebagai tasliyah kepada Nabi, muqaddara jumlah, ila lahum, seolahnya dikatakan kepada mereka, saya'lamuna ghadan, mereka akan mengetahui, benar-benar akan mengetahuinya suatu hari kelak. Mereka benar-benar akan mengetahui, mereka kaum Samud benar-benar akan mengetahui ghadan, suatu hari kelak, manil kadzabul asyiru, siapa yang sebenarnya bohong, siapa yang sebenarnya sombong, Nabi Saleh atau mereka. Akhir sekali sebagai ujian, inna mursilun naqah, bahwa kami telah zahirkan sebagai mukjizat an-naqati, unta betina, daripada batu pejal, fitnatan lahum, memang sebagai satu ujian besar kepada mereka, bukti kerasulan Nabi Saleh. Fartaqibhum wastabir, maka tunggulah keadaan mereka itu dan sabarlah dalam menunggu ancaman itu. Wa nabbi'hum, dan beritahu kepada mereka setelah zahirnya unta betina daripada batu, annal ma'a qismatun bainahum, mula pada hari ini bahawasanya air yang merupakan sumber minuman di daerah itu hendaklah dibahagikan giliran di antara mereka dengan unta. Puji Allah Ta'ala, satu hari mereka boleh guna air, esoknya unta, kemudian mereka juga pula, kemudian unta bergilir. Mana tidaklah bebas setiap hari, ada giliran untuk manusia, giliran lain unta. Kullu syirbin muhtadarun, setiap giliran minum muhtadarun hendaklah hadir pada waktu masing-masing. Ini ujian daripada Allah. Sebelum unta ada, tidak ada ujian seperti itu. Akhirnya mereka rasa bosan. Akhirnya kaum rasa benci kepada cara bergilir begini. Fanadau sahibahum, lalu mereka bermusyawarah. Mereka telah panggil sahibahum, orang paling degil di kalangan mereka, orang paling bengis di kalangan mereka, yang bernama Qudar, untuk membunuh unta itu. Dipersetujui oleh mereka semua. Fata'ata, lalu Qudar telah ambil pedang. Fa'aqara, lalu telah menyembelih unta itu. Apabila sahaja unta telah disembelih, selama 3 hari diberi tahu pada mereka, tunggulah. Apa yang kamu nak buat, buatlah. Bersenang-lenanglah kamu, berseronoklah kamu hanya dalam tempoh 3 hari. Fa kaifa kana adzabi wa nuzur, maka bagaimana dahsyatnya azabku yang menimpa kaum Samud, wa nuzur, bagaimana dahsyatnya ancamanku apabila diterjemah kepada azab. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah, bahwa kami telah timpakan ke atas mereka itu sayhatan wahidatan, suatu suara yang sangat kuat daripada tempikan malaikat. Bahkan lalu jadilah mereka itu kahsyimil muhtadiri, seperti rumput yang berada di kandang binatang yang hancur bersepai.
Sini perkara yang mudah sangat difahami. Mana rumput adalah kecil, apabila telah dimakan dan dipijak oleh kambing, dia jadi hancur. Jadilah mereka kaum Samud, Quran daripada tepikan kuat itu, kahashimil muhtadiri, seperti rumput-rumput yang dah dimakan oleh kambing di kandang. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, dan sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk pengajaran dan keinsafan. Fahal min mudzakirin, maka adakah di antara hamba yang dapat ambil pengajaran. Contoh yang keempat, kadzabat qaum Lutin bin nuzur. Kaum Lut juga telah mendustakan rasul-rasul. Inna arsalna alaihim hasiba. Akhirnya oleh kerana kedegilan mereka, kami telah timpakan ke atas mereka itu hasiban, hujan batu. Semasa daerah mereka diangkat oleh malaikat naik ke langit, semasa itulah hujan-hujan batu menghujani mereka. Illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut sahaja. Dalam tafsir sebut, yakni 2 orang anak perempuan sahaja. Jadi 3 sekali dengan Nabi Lut. Sekali dengan Nabi Lut 3 orang. Najainahum, kami selamatkan ketiga-tiga orang itu. Bisaharin, pada waktu sahur. Ni'matan min indina, sebagai nikmat yang kami bagi kepada mereka daripada kami. Maknanya seramai-ramai penduduk daerah Sodom tak beriman. Hanya 3 beranak saja. Jadi bagi Allah Ta'ala, 3 ke 1 pun tak ada penting. Yang pentingnya yang ikut selamat. Yang tak ikut tak kira siapa. Dalam takdir hancur. Jadi ni'matan min indina, nikmat kepada orang yang menghargai nikmat daripada kami. Kadzalika najzi man syakara, beginilah cara kami akan memberi balasan kepada siapa-siapa saja yang bersyukur. Tak kira dia Nabi Lut, tak kira anak perempuan atau siapa-siapa saja. Jadi kadzalika ni memberi kesan pada sesiapa pada bila-bila masa. Jadi adanya kalimah kadzalika akan memasukkan dalam ayat ni sesiapa saja. Begitulah atau beginilah kami akan beri balasan kepada siapa-siapa yang pandai bersyukur. Yang ini mukmin yang menerima pedoman dan juga nasihat daripada Allah. Walaqad anzarahum baqsyatana, dan sesungguhnya Nabi Lut sebelum itu telah memberi peringatan kepada mereka. Baqsyatana, azab kami kalau durhaka, sebelum azab itu menimpa. Cuma fatamarau, kedegilan mereka, ikhtiar mereka ialah fatamarau. Mereka terus-menerus meragui, tidak meyakini ajaran-ajaran yang kami sampaikan. Fatamarau bin nuzur, maka sesungguhnya mereka terus-menerus meragui pengajaran atau meragui ancaman yang disampaikan kepada mereka. Walaqad rawaduhu an dhaifi, sesungguhnya mereka ni pernah memujuk akan Nabi Lut supaya melepaskan tetamu-tetamunya yang datang kepada Nabi Lut. Tetamu ni adalah di kalangan malaikat yang menjelma seperti rupa manusia yang cantik. Dan perangai kaum Nabi Lut adalah melepas kawan nafsu sesama lelaki. Jadi mereka telah memujuk Nabi Lut an dhaifihi, supaya melepaskan tetamu-tetamunya untuk dijadikan bahan bagi melepaskan nafsu mereka. Apa jadi? Fatamasna a'yunahum, maka kami telah butakan mata-mata mereka itu. Fadhuqu 'adzabi wa nudhur, maka kamu semua rasailah azabku dan ancamanku. Macam mana berlakunya hukuman Allah pada kaum Nabi Lut? Walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqim, maka waktu pagi-pagi hari azab telah menimpa mereka. Azab yang berkekalan, yang bermula daripada azab duniawi dan mati, azab barzakhi, hingga pada azab akhirat yang kekal. Jadi walaqad sabbahahum, telah menimpa kepada mereka waktu pagi azab yang berkekalan, bermula pada tarikh matinya dia pada hari itu, berkekalan dengan tidak ada lagi kesudahan. Fadhuqu, maka rasailah kamu semua adzabi wa nuzur, azabku dan juga ancamanku.
kesan ancaman. Walaqad yassarna lidzikri walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Dan sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk pengajaran dan keinsafan. Fahal min mudzakirin, maka adakah di kalangan hamba yang ingin dapat pengajaran dan keinsafan daripada Al-Quran yang mudah itu? Walaqad jaa'a ala fir'auna nur, dan sesungguhnya telah datang juga. Ini contoh yang kelima. Telah datang kepada Fir'aun dan keluarga Fir'aun atau kumpulan Fir'aun an-nudhru, nabi yang memberi peringatan. Ikhtiar mereka, itu degilnya mereka, kadzabu bi ayatina kulliha, mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat kami semua sekali. Makna semua mukjizat-mukjizat itu tidak memberi kesan kepada mereka. 9 kali Allah beritahu dalam Al-Quran dalam surah Bani Israil. Kesemua 9 itu tidak bawa kepada mentauhidkan Allah. Akhirnya fa'akhadnahum, kami hukum mereka, kami tangkap mereka, akhadha azizin muqtadirin, azab daripada Allah yang Maha Perkasa lagi amat berkuasa. Maha Perkasa lagi amat berkuasa. Mana Allah zahirkan bagaimana Allah tangkap dia, Allah azab dia. Ini semua 5 cerita kaum-kaum yang hebat-hebat suatu masa dahulu pada tempat masing-masing. Hancur semua sekali. Jadi wahai orang Mekah, akufarukum khairun min ulaikum, adakah orang-orang kafir yang engkar kamu ni lebih baik berbanding mereka dahulu? Oleh kerana kamu ni kafir yang baik, Allah Ta'ala tak hukum kamu. Orang dulu orang kafir jahat. Adakah begitu? Jadi akufarukum khairun min ulaikum, adakah kafir-kafir kamu hari ini lebih baik berbanding dengan kafir-kafir dulu? Am lakum bara'atun fi zubur, apakah kamu ada dalam kitab, yang ada dalam kitab memberitahu kamu bebas daripada hukuman dan azab? Adakah kamu memiliki suatu perjanjian bebas yang ada dalam kitab, kamu ni bebas daripada hukuman dan azab Allah? Kedua-duanya tidak ada. Apabila tidak ada, tunggu akan ada suatu hari kamu. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir, apakah mereka berkata kami ramai, kami akan menang? Apakah mereka berkata nahnu jami', kami ramai, muntasirun, kami akan menang? Sayuhzamul jam'u, akan hancur dan kalah juga yang ramai itu. Wa yuwalluna dubura, dan akan berpaling, melarikan diri daripada medan pada hari itu. Maknanya mereka berkata kami adalah orang yang paling ramai, kami tetap akan menang dengan ramainya kami. Allah beritahu sebagai jawapan pada perkataan mereka yang dilaporkan oleh Allah Ta'ala daripada kedegilan. Allah kata sayuhzamul jama', akan hancur juga golongan yang ramai itu. Wa yuwalluna dubura, dan mereka akan lari juga daripada medan perang walaupun mereka ramai. Allah Ta'ala beritahu balis sa'atu mau'iduhum, bahkan matilah waktu janji mereka. Waktu temu janji mereka mati, bahkan matilah waktu temu janji mereka. Satu lagi terjemahan, balis sa'atu mau'iduhum, bahkan kiamatlah waktu temu janji mereka. Wasa'atu adha wa amar, manakala mati atau berkiamat, dia lebih dahsyat. Wa amar, lebih pahit akan dirasa oleh mereka. Mati ataupun kiamat, dia suatu perkara yang sangat dahsyat. Dahsyat lebih pada segala-gala musibah lain. Dan satu-satu perkara yang sangat pahit, lebih pahit pada segala-gala yang lain. Takhwif ukhrawi, innal mujrimina fi dhalali wa su'urin, sesungguhnya golongan yang bersalah berada dalam kesesatan. Dalam kesesatan, wa su'urin, dalam perkara sia-sia. Wa su'urin, dalam perkara sia-sia. Terjemah kedua, sesungguhnya orang yang bersalah di segi akidah itu sebenarnya berada dalam kesesatan dan berada dalam kelalaian.
yauma yushabuna, hari yang mana mereka semua akan diseret ke dalam api neraka, ala wujuhihim, dengan cara disembamkan muka. Hari mana mereka akan diseret ke neraka dengan dipegang kaki dan disembah muka mereka. Dikatakan kepada mereka, sebelum ni ada satu jumlah muqaddarah, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka semasa menyembamkan mereka ke dalam neraka, zuqu, kamu semua rasalah massa saqar, bakaran api neraka saqar. Kamu rasailah nyalaan bakaran api neraka saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu yang kami telah ciptakan dengan segala ukuran. Sini takdir. Inilah maksud daripada surah ini. Sesungguhnya kami telah ciptakan segala sesuatu, kami telah ciptakan dengan ukuran. Wa ma amruna illa wahidatun. Tidaklah keputusan kami kecuali satu titahan sahaja. Kun, jadilah. Kalamhin bil basar, secepat sekelip mata. Semua ni adalah merupakan kalimah-kalimah yang diguna untuk mudah fahamnya, cepat. Taqrib lil adhan. Suatu kalimah yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mudah difahami kepada semua lapis manusia, makna cepat. Jadi tidaklah arahan kami, tidaklah keputusan kami untuk menghukum mana-mana illa wahidah, kecuali satu arahan saja. Kun, jadi, maka jadilah. Kulla syai'in, semua perkara itu. Kalamhin bil basar, cepat seperti mana sekelip mata. Mana satu contoh cepat sekelip mata. Jadi perkataan sekelip mata adalah perkataan yang boleh difahami oleh semua lapisan manusia. Jadi tak perlu kamu fikir macam mana, bila, tak perlu. Apabila ada keputusan, waktu yang telah ditetapkan, dia akan berlaku sekelip mata. Ayat seterusnya sebagai takhwif duniawi, walaqad ahlakna asya'akum, dan sesungguhnya kami telah membinasakan dengan azab asya'akum, manusia-manusia degil seperti kamu. Asya'an maknanya manusia-manusia degil yang seperti kamu, juga akidahnya dan sebagainya. Fahal min mudzakirin, maka adakah sekali kalangan hamba yang ingin ambil pengajaran kepada jarah-jarah hancurnya kaum-kaum tadi, supaya daripada sejarah itu dapat menginsafkan mereka, dapat menyedarkan mereka supaya jangan jadi degil. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, apa saja yang mereka lakukan itu semua sudah ada dalam Lauhil Mahfuz. Terjemah kedua, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, semua yang mereka lakukan itu berada dalam catatan amal. Semua dalam catatan amal. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatarun, setiap amal yang kecil, setiap amal yang besar, semua sekali telah tercatat untuk dinilai dan dihukum. Tak terlepas siapa pun. Ayat seterusnya sebagai tafsir, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, sesungguhnya golongan yang betul-betul takut dan dapat jaga akidah daripada syirik, dapat jaga anggota daripada neraka. Fi jannatin, berada dalam kebun syurga yang luas, wa naharin, dan sungai. Fi maq'adi sidqin, iaitu berada di satu tempat yang penuh kemuliaan, yang merupakan tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Inda malikin